dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadah. sudah tentu akhlak kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Yang mana 3 tempat, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Yang mana kita berada dalam masa yang barakah, masa yang berkah. Masa yang barakah ini berada di mana tuan-tuan? Tuan-tuan berada di Bandung, tuan-tuan berada di mana? Tuan-tuan berada di Hanyai ke? Tuan-tuan berada di outstation ke mana-mana pun, inilah masa yang barakah, iaitu bulan Ramadan. Bila disebut bulan Ramadan, yang dikatakan Sayyidus Syuhur, yang mana penghulu segala bulan. Penghulu segala bulan. Sebab itulah kalau ulama membahagikan pembahagian Ra, Mim, Dad, Alif, Nun itu satu kupasan yang begitu menarik untuk kita hayati. Yang mana kenapa kalau kita lihat Sayyidus Syuhur itu kenapa disebut penghulu segala bulan? Ada beberapa ulama menggariskan, pertamanya kenapa Sayyidus Syuhur, iaitu di antaranya ialah kerana bulan ini merupakan tawaran yang paling banyak pahala dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kedua, kenapa dikatakan bulan Sayyidus Syuhur, iaitu dikatakan dalam tu terdapatnya malam yang terbaik. Malam pada malam yang terbaik tuan-tuan? Malam Khamis, malam Jumaat. Ke malam apa? Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Jangan kita mudah terpadaya, tertukar Lailatul Qadar dengan Lailatul Qamdar, kan? Mentang-mentang nak dapat gaji ni, mula dah nak tawaf, nak pergi pusing kedai dan sebagainya. Jadi begitu juga kalau kita lihat kenapa dikatakan Sayyidus Syuhur, iaitu di antaranya dikatakan kalau lihat inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang mana diturunnya pada malam Al-Qadar itu Al-Quran, dan banyak lagi lah pendapat. Cuma hari ini kita nak ambil daripada sedikitlah masa yang ada. Kita nak buti berapa tuan-tuan? 7.30 boleh? Boleh ha 7.30? Kau pukul 10. Jadi bagaimana tuan-tuan? Yang mana kalau kita lihat, kita nak ambil daripada Ra. Pertama, Ridwanullah. Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ramadan. Ridwanullah. Bagaimana kita nak mendapat reda Allah subhanahu wa ta'ala? Sudah tentu nak dapat reda Allah subhanahu wa ta'ala ni banyaklah cara pendapat, cara untuk kita dapat reda Allah. Di antaranya
Iaitu di antaranya kita melakukan sesuatu tu yang penuh dengan ilmu, bukan sekadar kita ikut-ikutan. Jadi kalau kita lihat hari ini, contohnya dalam bersahur contohnya. Bagaimana Nabi SAW bersahur? Kalau kita tengok Nabi sendiri pun bagaimana puasa, kita lihat sejarah puasa ni pun yang mana dikurniakan pada dia, ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana perintah puasa itu kalau kita lihat pada tahun kedua hijrah, yang mana pada bulan Syaban, mana Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Kalau kita lihat pun baginda sendiri pun berpuasa dalam umur hidupnya sebanyak 9 kali. 9 kali baginda berpuasa, 9 kali, 8 kali dia baginda berpuasa jumlah 29 hari, dan sekali baginda berpuasa dalam jumlah 30 hari. Jadi tahun ni kita puasa berapa hari kakak? Raya mengejut lagi ke? Tak lah kena. Jadi ada kontroversi. Tu kena faham tuan-tuan. Kenapa raya mengejut tu? Macam kita tengok anak bulan baru ni lah. Kita tengok anak bulan baru ni ada 29 tempat. Ada berapa tempat? Banyak tempat tak nampak. Yang nampak 2 tempat je. Sabah dan Sarawak baru ni. Jadi nak hantar, dia buat hantar kepada dia buat di jawatankuasa semua, pakar-pakar bagi penyimpan bom besar aja, baru dia buat banyak endorsement, bukan hanya sekadar pakar tengok sekodan jadi kan. Jadi bagaimana tuan-tuan? 30 hari baginda berpuasa sekali dalam kehidupannya. 9 lagi berapa? 8 lagi berapa? 29 hari. Sebagai awal kita nak ambil supaya kita dapat ilmu. Jadi apakah kalau tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam keadaan dia berpuasa, supaya kita hidup ni nak tirulah, nak tiru Rasulullah. Bukan nak tiru gaya hidup artis hari ni kan. Buka puasa mana? Teh lah RM150. Nak tak apa makan RM150 kan. Kita makan RM50 pun dah kenyang lah kan. Jadi bagaimana Nabi SAW kalau kita lihat sangat gemar bersahur. Sebab apa? Kita sentiasa dengar setiap tahun lah tazkirah apa, dikatakan sahur itu ada berkat. Yang mana kita berada dalam masa yang berkah juga. Masa yang berkat, tapi amalan juga kita buat amalan meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baginda tidak pernah sekali tinggal sahur dalam kehidupan dia. Kita agak-agak ada tak sekali? Ada kan? Kadang-kadang dalam bulan sebulan tahun lepas tu ada sekali itu babah. Sebab apa ni, sedar-sedar orang qomak lah. Okey lagi orang qomak sebut sedar-sedar duha. Ada sedar duha tu. Anak betul kejut tengok. Ayah hari ni kan sembahyang duha ada doa kunut. Dia tak tahu ayah terbabas seketika. Hari ni alhamdulillah. Walaupun kita hujan kan, jadi tuan-tuan dapat dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke surau pada hari ini setelah bersahur. Begitu juga kalau terlihat perkataan sahur dan suhur tu pun dah 2 perkara yang berbeza. Sahur dan suhur. Yang mana kalau tengok istilah bersahur sepatutnya kita gunakan bersuhur. S-U-H-U-R. Yang mana lebih tepat sebab apa? Sahur dan suhur merupakan 2 perkataan yang berbeza. Sahur, tapi kebiasaan dalam masyarakat kita sebut sahur kan, jom bersahur dan sebagainya. Cuma kita nak mengaji lebih sedikit pada hari ini. Yang mana sahur ni, kenapa dikatakan barakah ada sahur tadi? Yang mana suhur artinya ialah apa dia? Suhur ni perbuatan. Suhur ini apa dia tuan-tuan? Perbuatan bangun pagi tu, bangun tengah malam tu untuk apa ni? Bangun tengah malam tu sebelum fajar untuk apa? Untuk makan. Itu apa dia? Bersuhur. Apa dia tuan-tuan? Ikan lagi. Perbuatan. Sebab tuan-tuan ngaji macam Imam Syafi'i. Tak tulis apa dah. Dengar. Tahun lepas tak ingat pula. Jadi mudah-mudahan diingatlah. Dengar dan masuklah hati. Suhur artinya perbuatan. Perbuatan bangun tadi. Perbuatan bangun tengah malam ataupun sebelum fajar tadi untuk makan. Itu dipanggil suhur. Manakala sahur pula ialah makanan yang kita makan tu. Sahur tu makanan yang kita makan. Jadi kita kata kita bangun sahur. Sahur ni makanan tadi. Yang kita bangun itu adalah perbuatan. Itu suhur. Jadi lepas ni mungkinlah. Tapi ganja pula. Jom anak anda hari ni kita bangun bersuhur. Anak pun pelik dengan. Tapi sebab kita tak biasakan
yang biasa, yang betul. Tak biasakan yang betul. Jadi tak apalah, tak salah, cuma kita nak sama-sama kita nak ambil maklumat tadi. Yang mana kalau tengok tadi, manakala bersahur ialah makanan yang kita makan. Hari ni tuan-tuan bersahur apa hari ni? Ada di kalangan kita selera tuan-tuan makan tak? Sahur menambah dengan apa? Nasi goreng ikan masin. Oh subhanallah. Selera dengan cabai dan sebagainya. Ada di kalangan kita makan nasi ayam tambah-tambah lagi kan. Ada di kalangan kita tak selera makan sahur ni Ustaz. Minum air je dengan kurma, alhamdulillah. Begitu juga ada di kalangan kita ni sahur, ada dia bersuhur lah kita biasakan. Bersuhur dia mana kita makan pukul 12. Ada pukul 12 makan. Tak nak bangun Ustaz esok makan awal. Itu bukan amalan yang digalakkan. Sebab apa? Sebab itulah kalau kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat gemar dan tidak pernah tinggal, yang mana maka lepas ni kita bolehlah apapun istilah tidak kisah, cuma biarlah kita terbiasa dengan istilah yang betul supaya kita biasakan ahli keluarga kita mendapat maklumat-maklumat yang tepat. Begitu juga kalau kita lihat mengapa Nabi sangat menekankan kita supaya bersuhu. Kita biasakan ini sebab saya berkali-kali tersasa tuan-tuan. Macam mana? Kalau kita lihat kenapa Nabi cerita dalam hadis kata bersuhur itu barakah dan sebagainya. Kalau kita lihat yang mana yang membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang bukan Islam seperti Yahudi, Nasrani, sebelum diperintahkan berpuasa ni, agama-agama lain pun ada juga berpuasa, tidak sama dengan kita pada hari ini. Kalau kita lihat kenapa Nabi sangat menekankan kita supaya bersuhur ini, iaitu bagaimana? Iaitu supaya membezakan amalan-amalan yang kita buat tadi. Sebab itulah amalan yang kita buat perlu ada ilmu. Walaupun kita dah puasa lama lah Ustaz, saya ni dah umur 60 dah puasa dah berapa kali puasa dah kadang-kadang tu dah hafal dah ayat puasa pun kita dah cair dah. Ayat puasa ayat ke berapa tuan-tuan? Sudahlah. Ayat puasa dah berapa kali dah tazkirah. Ayat puasa surah Al-Baqarah. Surah yang kedua, ayat yang 180. 83 kalau 4 kalau 5? Melayu mudah lupa kata tu Mahathir. Kan? Jadi kita nak penghayatan. Jadi bagaimana tadi? Yang mana kita nak membezakan. Kalau kita lihat bagaimana daripada Amr al-As Nabi SAW bersabda, yang mana yang membezakan antara puasa seorang ahli kitab dengan agama kita ialah saat bersuhur. Jadi hadis Rasulullah pun menceritakan itu sebab yang pertama. Yang mana kedua, bersuhur ada barakah, keberkatannya. Kenapa dikatakan adanya barakah? Yang mana kalau kita lihat bagaimana di antaranya ada terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan berkaitan keberkatan dalam kita bersuhur ini, iaitu kalau kita lihat di antara hadis-hadis yang biasa kita dengar, yang mana bersahur itu adalah berkat, ada keberkatan. Yang mana begitu juga ada di antara hadis yang lain menceritakan terdapat 70 malaikat mendoakan bagi mereka yang bangun bersuhur. Banyaklah hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan usaha. Tapi hari ini kita kadang-kadang tak ambil berat, terutama sekali anak-anak muda ini kan. Dia tak suka bangun pagi ni kan. Dia buat awal-awal hanya duduk asrama ataupun yang duduk asrama balik rumah pun dia dah terbiasa. Jadi bagaimana kita nak membina generasi yang hebat pada hari ini? Kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi bagaimana tuan-tuan, kita pastikan anak-anak kita hari ini, mereka ni kadang-kadang dilalaikan dengan gadget. Balik terawih tu terus buka handphone masing-masing, mengadap gadget masing-masing. Kadang-kadang dah mengantuk dah, duduk surau nampak angguk-angguk, bila duduk selawat pun mata merah, bukan sebab menangis dengan imam baca, tapi sebab apa? Sebab mengantuk. Balik rumah tengok handphone, segah balik. Gitu juga dengan kita sedar-sedar pukul 1 dah. Mulalah kita payah nak bangun, nak kejut anak-anak kita bangun. Jadi kalau tengok hari ni, bagus ayahanda bawa anak anda mari surau kan. Subhanallah, satu pendekatan yang begitu baik. Bawa anak-anak mari surau ni. Biasakan, bulan puasa ni dia ada semangat lain.
Biasalah kalau dia mari surau, dia berlari, itu budak-budak. Nama dah budak-budak kan. Kalau orang tua berlari itu baru luar biasa. Mungkin kita boleh telefon entahlah sesiapa yang berkenaan untuk ambil orang tua ni kan, berlari dalam masjid dan sebagainya. Jadi bagaimana tuan-tuan? Mengapa sebab Nabi amat galakkan tadi? Dua perkara. Pertama apa tadi? Tak ingat dah. Pertama supaya membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang bukan Islam. Yang kedua apa? Kerana terdapat barakah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan terdapat keberkatan. Jadi begitu juga kita lihat apa sebab orang bersahur ni ada barakah. Sudah tentulah ada sandarannya, sudah tentulah ada kajian-kajiannya. Kajian-kajian pun dibuat oleh di sebelah barat pun ada buat kajian. Kenapa sahur ni ada barakah? Dia orang ni dengan hadis, dia kaji. Kita dengan hadis, bagus betul. Tak pernah terfikir nak kaji di sebalik kenapa ada keberkatan di sebalik tu kalau kita lihat. Yang mana kajian menunjukkan bahawa makanan yang paling penting, kalau kita kalau paling penting ialah makan di sebelah pagi. Kita hari ni ada dengan kita tak makan sebelah pagi. Dia tidak akan memberikan kesihatan kepada kita. Tengok kenapa sandarannya, kenapa? Orang yang bersarapan pagi terpelihara kesihatannya berbanding orang yang tak ambil sarapan pagi. Jadi kita bagilah nasihat kepada kawan-kawan kita hari ini yang jaga kesihatan. Ada setengahnya tak makan pagi kan. Sebenarnya dia terbalik. Sebab itulah Rasulullah dia training bulan puasa ni kita TOT, training of trainers. Yang mana kita sebulan ni amalan yang kita buat ni baik dari segi makan, baik dari segi amal ibadah, baik dari segi amalan-amalan yang lain supaya kita boleh amalkan dalam sebelah bulan yang lain. Supaya kita boleh amal. Dia kedak bila mana dah habis puasa, dah tinggal habis dah. Rajin pergi surau tu dah tinggal, rajin tadarus dah tinggal, dah cara makan pun kita dah tinggal. Sebab apa? Masuk bulan puasa masuk beraya je, makan tu kadang-kadang sehari tu 5-6 kali. Sebab apa? Open house banyak. Dah mula lari dah kita punya tune yang kita dah tarbiyah. TOT. Sebab tu tarbiyah orang takwa, TOT juga, dia akan beramal dengan apa yang telah dia training dalam 30 hari atau 29 hari. Jadi begitu juga dengan kita pada hari ini. Kenapa? Dia terpelihara kesihatannya. Bila mana kita beramal, makan breakfast di sebelah pagi. Jadi makan di awal pagi. Satu kajian bukan jalan-jalan itu, BBC News. Yang mana kalau kita lihat pada 7 Mac 2003 menunjukkan bahawa sarapan pagi amat penting untuk memelihara kesihatan berbanding makan pada waktu lain. Jadi ini golongan barat buat kajian. Kenapa hadis Rasulullah cerita tadi sahur ada barakah? Kalau kita cerita hadis anggap saja bila mana sebut barat kenapa percaya lebih sikit. Cuba sedangkan hadis Rasulullah itulah yang terbaik. Ada sesuatu yang nak disampaikan kepada kita, cuma kadang-kadang kita dengar sekadar dengar. Macam hari inilah kita kata semayang ni 20 dengan ganjaran siapa semayang Jumaat banyak kelebihan dan sebagainya. Tak berapa ramai yang mari kat surau, berapa ramai yang mari masjid untuk sama-sama rebut peluang ni. Jadi begitu juga kita lihat ada kajian menunjukkan orang yang tidak bersarapan pagi risiko untuk gemuk, tuan-tuan. Risiko untuk gemuk. Jadi kita kena sampaikan kepada anak-anak kita, bini-bini kita kan, bini-bini kita yang nak jaga diet ni kan. Jadi cara pemakanannya bagaimana? Kena tengok. Kenapa Rasulullah cerita, kenapa Rasulullah suruh bersahur tu? Tadi hujah-hujahnya kita cerita selain daripada hadis Rasulullah, selain daripada membezakan puasa orang Yahudi, Nasrani dan Muslim. Jadi begitu juga apa sebab Rasulullah SAW suruh kita bersahur dan sebagainya. Kenapa? Risiko untuk mendapat gemuk. Begitu juga kajian menunjukkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Risiko untuk mendapat penyakit jantung. Begitu juga risiko untuk apa? Untuk mendapat kecil manis. Tuan-tuan boleh tengok balik. Dalam BBC pada tarikh, tuan-tuan boleh google lah, tengok 7 Mac 2003. Bagaimana kajian menunjukkan. Sebab apa? Makanan pagi itu amat penting. Kerana apa? Dia memberi tenaga kepada kita. Dan ada lagi satu kajian, orang yang sentiasa bersarapan pagi akan tergolong dalam golongan sebagai 50% lebih rendah untuk menghadapi masalah kesihatan. Jadi hari ni lepas ni habis je bulan puasa, pastikan anak-anak nak pergi sekolah,
bagi mereka sarapan pagi. Kadang-kadang kita tak sempat nak kejar masa. Kenapa bulan puasa boleh bangun? Bangun tadi, bangun tak apa. Bangun untuk bersahur, bangun untuk bangun untuk makan kan, bangun untuk, nanti saya akan huraikan tadi bagaimana kenapa kita bangun sahur ni. Jadi kita nak cerita tadi apa sebab bersahur ni, yang mana diceritakan dalam hadis tadi ada keberkatan. Dua tadi, kenapa Rasulullah suruh ada untuk membezakan kenapa Nabi SAW menekankan sangat suruh bersahur. Dua sebab tadi. Ni ketiga kita nak ceritakan apa sebab bersahur tu ada barakah berdasarkan hadis yang kedua tadi. Yang mana begitu juga ada di antara kajiannya Dr. Teresa Nicholas dari Baylor College of Medicine, yang mana buat kajian 700 orang pelajar daripada tempat beliau mengajar pada 24 September 2001. Kajian beliau mendapati bahawa pelajar yang tidak bersarapan akan menanggung risiko 2 kali ganda mengalami masalah kekurangan zat besi dalam darah. Tengok hebatnya kenapa Rasulullah cerita suruh tekankan sangat. Kenapa Rasulullah tidak pernah tinggal walaupun sehari bersuhur ini. Dan banyaklah hadis-hadis yang kita nak, kalau tengok cari dalam hadis Fadail Amal tu terlalu banyak. Dan Rasulullah bagi penekanan. Dan apa sebab barakah tadi di sebalik kita nak ambil item tadi, yang kajian-kajian inilah yang kita perlu fahami, kita perlu dalami. Baru kita tahu aku ni kena kecil manis, darah tinggi. Cuma cara pemakanan kita tidak betul. Jadi bagaimana? Kajian yang mana kata tadi bahawa masalah zat besi dalam darah. Sak Faizal kita ni mungkin dia orang jaga lab kan. Gen GSP ni buat live pada hari ni. Mungkin dia tahu maklumat berkaitan. Jadi apa lagi natijahnya? Natijahnya ini akan menyebabkan penyakit anemia. Hari ni banyak penyakit pelik dan sebagainya. Penyakit berkaitan dengan kekurangan hemoglobin dalam darah. Jadi mungkin Faizal dia darah ni dia boleh tahu, cek darah dan sebagainya. Jadi apa? Jadi hari ni maka makanlah bersuhur. Pelik bunyi kan, bersuhur. Jadi bagaimana? Cuma masalah sahur ni sepatutnya kita jadi bila mana kita makan ikut peraturan, jadi sihatlah. Cuma yang tak sihat ni kadang-kadang sebab apa? Sebab kita ada dua sebab. Kenapa orang dia bersahur juga, tak puasa selalu tapi kena penyakit juga. Antara sebabnya ialah selepas sahur tidur semula. Kenapa tak ada kesan? Kalau dia amal juga dah ada kesan, dia berhujah begitu. Tetapi kenapa dia kena penyakit juga? Maksudnya ada dua sebab. Pertama tadi, selepas bersuhur tadi dia tidur semula. Ramai tak buat macam tu? Termasuklah kita yang bercakap ni pun samalah juga saya pun. Jadi bagaimana kita pada hari ni? Yang mana supaya bersuhur itu kita makanan yang kita makan itu juga berkhasiat. Kalau lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rasulullah kata apa? Sebaik-baik makanan untuk bersuhur ialah tamar. Kita ini bersuhur dengan nasi dagang. Apa dia lagi? Nasi kerabu. Lauk daging bakar, ayam bakar dan sebagainya. Bulan puasa ni macam-macam, teringgi dan sebagainya kan. Bulan puasa kalau tengok bulan puasa kedai mutabak paling banyak. Saya pun heran kenapa bulan puasa dia ada mutabak. Jadi tak apa, ikutlah. Cuma nak bagi tahu tadi kenapa sekiranya dia beramal dengan bersuhur tadi, ada dua sebab tadi, iaitu selepas bersahur tidur semula, ataupun makanan yang kita bersuhur itu tidak berkhasiat. Makan burger sahur kan, makan Maggi sahur, makan apa dia lagi, makan kadang-kadang menambah lebih pada makan tengah hari. Jadi bagaimana keberkatan tu nak masuk? Dan yang kedua tadi, tidur balik selepas bersuhur. Jadi bagaimana tu tuan-tuan? Kita nak dapat redha Allah, kita nak kena buatlah amalan-amalan yang berdasarkan ilmu kita. Begitu juga orang bersoalkan, kadang-kadang kita ni tertukar tamar dengan rotok. Tamar pun dia istilah tamar ni pun tamar ni tuan-tuan. Tamar inilah kurma yang dikeringkan. Tamar ni kita hantar semua tamar kan. Nah, ni pun tamar, rotok pun tamar, kering pun tamar, yang balah yang yang nak masuk tu, baru nak masuk tu pun tamar. Semua hantam tamar. Tak apa. Sebab apa? Kita dah biasa. Tak apa, kita nak biasakan yang betul.
Masalah kita hari ini kalau lihat bagaimana kita bayarkan tamar ni adalah kurma tamar. Jadi kurma tamar ialah kurma yang kering. Kurma yang diambil, dikeringkan, tangkai itu sehingga kan dia dijemur sehingga kering tangkai tadi semua sekali. Itu dikatakan tamar. Di negara kalau di negara Arab kalau bulan puasa kita pergi pun dia bulan musim panas lah dia biasa masak buat pokok kurma ni. Kalau musim haji kita makan yang fresh tu, yang kuning tu kan. Yang kuning tu boleh angguk tu, yang begitu juga yang purple. Tapi kalau kita pergi musim keluar pada dalam 3 bulan lepas haji ataupun 2 bulan, dia dah freezer. Jadi dia dah freezer. Jadi tamar ni berbeza dengan kurma basah. Yang mana kurma basah dipanggil rutab. Rutab yang kita buat untuk tahnik tu dipanggil rutab. Dia Dia lembut kan. Jadi kita nak buat tahnik sesuai untuk ambil rutab. Jangan kita pakai tamar. Tamar ialah kurma kering. Jadi sebab apa dia payah nak lenyek, payah nak masuk, nak hadam dengan bayi tadi. Jadi biasa dia lembek. Jadi begitu juga kalau dilihat di antaranya dia kenapa dia rutab, dia mudah hancur. Ada sekarang ni yang hitam tu dalam kotak tu, yang basah tu lembab tu, itu terpanggil rutab. Ataupun kalau yang baru kurma yang baru keluar ni ia panggil, ataupun salah satu lagi panggilan balah. Balah tak jadi kebiasaan dalam masyarakat kita, cuma menjadi kebiasaan di masyarakat Arab. Jadi biar ada perbezaan perkataan-perkataan dia tu pun kita perlu ambil tahu. Begitu juga kena lihat bagaimana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata tip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahur ni. Jadi kita dah tahu penekanan berkata sahur tu apa dia, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal bersuhur dan sebagainya. Jadi kenapa juga dalam hadis Rasulullah kata dilewatkan, kan? Dia suruh lewatkan, bukan pukul 12, bukan pukul 1, sambil-sambil tengok bola, bukan pukul 2, bukan pukul 3, dan dilewatkan. Kalau katakanlah hari ini subuh pukul apa tuan-tuan subuh ini? Subuh pukul jadi agak-agak dalam setengah jam. Setengah jam tu kita kejutlah anak-anak kita. Dia kadang-kadang sejuk awal sangat. Lepas tu pergi sekolah kesian dia orang mengantuk. Jadi kita kenapa? Kita tengok dah hari esok kenapa disuruh akhirkan. Sama-sama kita tengok. Bersuhur sering dilewatkan waktunya. Kalau kita lihat di tanah air kita ni ada waktu imsak. Tengok ulama dulu dah bagi penekanan, tapi hari ni tak banyak takwim yang ada imsak kan. Sekarang ni tak banyak takwim-takwim yang dikeluarkan, ada waktu imsak. Cuma dia ada waktu buka, waktu subuh sahaja. Tak ada masalah. Yang mana kalau lihat untuk apa? Dia untuk bimbing, untuk training umat Islam supaya masa tadi dia dapat agak masa mana yang dia sepatutnya ambil berdasarkan ilmu yang kita duk belajar, sahur berkat, sahur akhir dan banyak berkat dan sebagainya. Yang mana pendapat segelintir orang mengatakan tidak perlu adanya waktu imsak. Sebab tu ada setengah tu dah ayahlah imsak ni kita kira subuh lah. Cuma rugilah. Cuma benda yang kadang-kadang perlu untuk membimbing masyarakat tidak dibuat. Cuma kalau tak buat tak ada masalah. Cuma rugi generasi-generasi baru ni, mereka akan tertinggal. Macam tadi juga perkataan-perkataan bersuhur, bersahur. Begitu juga kalau lihat berkaitan kenapa berkaitan dengan barakah sahur tadi. Kadang-kadang kita tidak. Begitu juga perkataan-perkataan tamar dengan kurma tadi. Kurma dengan tamar dengan rutab tadi. Daripada kurma tadi. Jadi kadang-kadang kita tak biasakan yang betul. Jadi bagaimana kita lihat Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak buat, para sahabat pun tidak buat imsak. Tapi kita hari ini dibuat kerana apa? Kerana dulu selagi mana Bilal muazzin belum ketuk mikrofon subuh, maka selagi itulah kita makan kan. Masih boleh makan, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Yang mana kalau terlihat kaedah bagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuhur dalam hadis daripada Abu Daud kata apa? Kalau segelas air ada di tanganmu dan ketika itu azan dilakukan, habiskan minuman. Akan tetapi kalau tidak disiplinkan masyarakat kita dengan menetapkan waktu imsak, maka kalau dilihat ini, maka kalau dilihat jadi ceragulah sikit. Jadi ceragu. Jadi kita hari ini tengok kenapa diperintahkan waktu imsak tadi supaya nak mendidik, supaya waktu penangguhan sebagai apa? Umpama imsak ni umpama traffic light lah. Traffic light ready, boleh hijau tu kan, nak merah dan sebagainya. Jadi
Boleh langgar ke? Boleh langgar ke lafilat itu? Tetapi untuk apa? Untuk keselamatan kita, supaya imsak tu, supaya kita nak boleh kita dah tahu, nak dekat dah, nak masuk waktu. Ada hadis Rasulullah berapa ayat Quran dibaca di antara tempoh nak imsak tadi, nak masuk waktu subuh. Jadi itu juga terlihat. Bolehkah bersahur pada pukul 2.30, 3.30? Boleh, tak ada masalah. Nak bersahur pukul berapa pun, cuma kita nak ambil kenapa dikatakan barakah, kenapa digalakkan bersahur berdasarkan kajian dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana tuan-tuan, di antara kita kaitkan sedikit kenapa puasa kita ni, subhanallah, bulan puasa biasa bos suruh kerja, puasa bos letih. Bulan puasa lah masa untuk kita menghafal Al-Quran yang paling mudah kita ingat, tuan-tuan. Bulan puasa lah paling mudah kita nak hafal Al-Quran. Kerana apa? Kerana bulan puasa ni, tuan-tuan, dia punya body kita tu ada switch metabol, dia pusing, cara proses dalam badan kita tu dia ada pusingan yang biasa. Biasanya kalau kita sebut puasa ni penat kan, tak ada tenaga dan sebagainya. Tetapi berdasarkan fakta, tuan-tuan, kalau kita lihat kenapa biasa puasa ni, dari segi kalau kita tengok bagaimana, kadang-kadang bila kita fikir puasa ni letih, penat, sebagainya, tetapi ada hujah mengatakan bahawa puasa ni sebenarnya memberikan tenaga yang lain. Memberikan tenaga yang lain, yang mana ini adalah fakta. Kita lihat, kalau kata puasa tak makan, tak minum, jadi badan penat. Tapi dari segi logiknya kita memang penat pun bila tak makan, tak minum. Tapi sebenarnya dia memberikan tenaga dan kuasa yang luar biasa kepada badan kita. Itulah hebatnya kejadian Allah ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan kita ni begitu hebat. Dalaman kita kadang-kadang kita tak nampak. Tetapi hakikatnya ia adalah bila mana orang yang puasa tu memberikan energi yang lain lagi. Sebenarnya memberikan tenaga yang lebih luar biasa. Kenapa, tuan-tuan? Kalau kita lihat bulan tak puasa. Bulan tak puasa apa dia, kita tengok keadaan tenaga badan kita. Bila mana kita tidak berpuasa, glukosa, kalau kita tak berpuasa, glukosa adalah sumber tenaga. Glukosa ni ialah yang kita makan teh tarik dan sebagainya tu, yang mana memberi tenaga kepada sel neuron di dalam otak manusia. Tu nak bagi tahu supaya bulan puasa ni ambil peluang. Kenapa kita tadarus tu? Dan kalau boleh bukan hanya sekadar tadarus, kalau boleh hafal. Bulan puasa mudah sangat nak hafal Quran. Dan kerana apa? Otak dia berfungsi lebih power lagi daripada kita tak berpuasa. Bagaimana di antaranya kita lihat, bagaimana tadi glukosa beri tenaga kepada sel neuron manusia, sumber tenaga datang daripada makanan yang berbeza. Berbeza pula apabila kita berpuasa, tenaga datang dari sumber yang tidak sama. Kenapa tidak sama? Kita lihat sama-sama. Apabila kita berpuasa, tiada lagi. Bila tak puasa, kita bersuhur, makan minai masak dengan kurma tadi. Begitu juga biasa kalau tak puasa, kita makan tengah hari, mengeteh atau 10 minum dan sebagainya. Tapi bila kita puasa, tak ada sumber, tak ada masuk makan sumber glukosa tadi. Yang masuk ke dalam tubuh kita tidak masuk seperti mana yang kita tidak puasa. Jadi tubuh akan buat plan tindakan yang berbeza. Tubuh akan apa? Dia akan proses apa yang ada dalam tubuh. Dia akan proses apa sumber yang ada dalam tubuh, glukosa yang sedia ada. Yang mana bagaimana? Tubuh kita akan beralih. Kalau kita lihat sama-sama, kita tengok. Apabila tiada lagi glukosa, tubuh akan beralih kepada lemak. Dia nak proses, nak tukar, tubuh kita ni dia akan switch. Bila mana kita puasa, dia akan proses mencari bagaimana nak proses glukosa tadi. Dia ambil daripada mana-mana badan kita yang ada lemak, yang ada apa lagi di antaranya. Bagaimana lemak ni ada kat mana? Kalau tengok berdasarkan kajian ni, tuan-tuan, yang mana beralih kepada lemak tersimpan dalam hati manusia. Apabila asalnya lemak itu terbentuk kerana lebih, sebenarnya bila mana kita tak puasa, banyak makan, banyak glukosa, lemak tadi akan lekat kat mana? Lekat kat hati, lekat kat macam-macam lah. Kita lemak, kalau tengok perut kita juga 12 tingkat ada. 12 tingkat perut tu, berlipat-lipat. Dagu kadang-kadang 3 tingkat dan sebagainya. Jadi bagaimana tadi? Bila mana tak puasa, proses badan kita ni, dia proses untuk cari glukosa tadi dari mana? Dia ambil daripada hati. Glukosa juga dia akan proses, dia akan cari dalam badan-badan kita ni. Sebab itulah kadang orang puasa ni daripada yang yang besar boleh jadi
kurus. Tapi bukan kita puasa kerana nak kurus tadi. Kita puasa kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini menunjukkan kajian memang benarlah. Mana badan kita akan proses yang mana dia akan gunakan habis glukosa-glukosa yang ada dalam badan kita, yang mana yang berlebihan simpanan-simpanan yang ada tadi. Walaupun kita tak makan. Dari tengah hari kita tak makan, pukul 10 kita tak minum, pukul 5 kita tak cari goreng pisang, tetapi kita boleh, badan kita boleh servis lagi, boleh bergerak dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kerana apa? Kerana diambil tadi. Jadi kita kalau nak sihat kena rajin puasa lah. Nak sihat kena rajin puasa. Kalau kita lihat bagaimana tuan-tuan, jumlah simpanan yang terlalu lebih. Kalau kita terlalu banyak makan gula apa ni, benda-benda ni akan bertukar menjadi lemak. Jadi bila mana lemak akan menyebabkan lebihan di hati, ada macam-macam penyakit lah yang berkaitan dengan tubuh badan kita ni, kecil manis, darah tinggi, macam-macam lah, serangkai dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kalau dah habis lemak tu di bahagian ruangan hati dan sebagainya, tiada lemak lagi, dia akan beralih cari pula lemak-lemak di bahagian lain. Jadi terlihat kajian ni begitu hebat. Yang mana kalau lihat di antaranya dia akan cari bagaimana proses metabolisme Swiss kita tadi, badan kita ni akan memberi manfaat kepada otak. Di situlah kelebihannya tuan-tuan, untuk kita lihat kenapa dalam puasa ni otak akan berfungsi lebih luar biasa. Jadi kalau kita, alasan kita bila mana puasa penat, letih, itu dari segi salah dari segi faktanya. Sedangkan bila mana kita puasa, otak kita lebih bertenaga, lebih ligat daripada masa-masa yang lain. Kalau kita mengantuk tu, cuma mungkin kita mengantuk tadi cara pemakanan kita, cara kehidupan lepas sahur tadi, kita tidur balik, cara kita makan makanan yang tidak sebenarnya yang perlu kita makan. Jadi mungkin kita tertanya, bagaimana pula impaknya bagus kepada otak tadi? Kenapa dikatakan bagus kepada otak? Iaitu kalau terlihat berpuasa memberi stimulasi kepada sel saraf untuk mengeluarkan protein yang dinamakan brain derived neurotrophic factor, BDNF. Jadi di sini kalau kita lihat, dia proses apabila untuk kelebihan kepada otak tadi bila mana kita berpuasa tadi. Subhanallah, banyak tuan-tuan. Kalau nak hurai bab ni tak habis rasanya. Jadi nak bagi tahunya, kesimpulannya, kenapa kita berpuasa tadi, bersahur dengan makanan-makanan yang tepat dan betul, kerana kita perlu beramal dengan ilmu tadi. Berpuasa dah 50 tahun dah, tak ada kesan dari segi amal ibadah kita pun, tak ada kesan kepada jiwa kita. Begitu juga kita lihat hari ini, di antara kita ini banyak yang bertadarus, kan? Tadarus, grup ni tadarus, ke office tadarus, mana lagi tadarus, hurai buat tadarus, rumah tadarus. Tetapi kenapa hati masih lagi tidak yakin dengan Islam? Kenapa hati lagi masih lagi keras? Ada lagi perangai-perangai yang tidak baik, ada lagi benda-benda yang hati masih lagi berpenyakit. Kerana apa? Kerana daripada kalau apa ni dalam Melayu kita, dari mata jatuh ke mana tu? Jatuh ke hati. Jadi dalam bulan puasa ni, selain kita baca tadi, selain daripada kelebihan, banyak lagi kelebihan berkaitan, kajian berkaitan dengan otak tadi. Cuma masa putih singkat, saya nak ambil pergi kepada peluang kita nak tadarus ni. Kenapa nak hafal Quran di bulan puasa ni mudah. Jadi yang mana kita hari ni baca Quran, baca di mata saja, dia tak jatuh ke hati. Bila mana kita baca dengan mata, terpaut dengan hati, bakal akan jadi terbaik. Bila mana terpaut di hati, dia akan rajin nak bertalaki, dia akan rajin nak tahsin. Dia akan, bukan kalau kita tadarus ni kita betul saja, kan, betul talaki, tahsin dan sebagainya. Cuma di akhir tu dia tak ada ending yang terbaik. Jadi kalau kita yang bertadarus ini, tuan-tuan, yang mana kita bertadarus hati, kalau boleh daripada mata tu jatuh ke hati, barulah. Sebab itulah sahabat tanya Aisyah, akhlak Rasulullah. Aisyah kata apa? Al-Quran. Kerana apa? Rasulullah baca Quran jatuh ke hati. Kita baca Al-Quran bukan jatuh ke hati. Jatuh mana? Mata tu. Lena. Baca alhamdulillah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi habis bateri dah. Jadi meninggal tu betul tak? Jadi kita nak, kalau boleh,
Kenapa tuan-tuan? Dari segi tenaga ya, kalau kita gaya hidup kita puasa tadi, kalau kita amal dalam kehidupan lain, subhanallah, kita akan terbaik dan kita boleh hafal Al-Quran dengan baik, kita boleh memahami tadi. Kenapa? Dengan talaki tadi, dia katakan umat yang terbaik. 3 ciri umat yang terbaik ini bermula daripada dia baca Al-Quran, tadarus bukan main lagi, ngumpat juga. Tadarus juga, membawa juga. Tadarus juga, tengok keluar masjid, tengok selipar dia tak ada, dia sapu selipar orang. Baru tadarus tadi. Sedangkan akhlak Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran ni GPS kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sesat kalau kita pegang Quran Sunnah ni. GPS, wave kita supaya kita dapat jumpa, kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syurga Allah Subhanahu Wa Taala tadi, anugerah yang kita capai tadi, akhir bulan Ramadan, tatakun tadi dapat kita kecapi. Orang yang tertakun ni bagaimana? Akhlak yang baik. Sebab tu dah dalam bulan puasa yang dikatakan Ramadan tadi, ra ridwanallah, mim maghfiratullah, dad damanallah, alif itu ulfatullah, nun itu nurullah. Nak dapat redha Allah, kena buat dengan ilmu. Bagaimana nak dapat redha Allah dalam bulan puasa ni? Ada ibu dan ayah, kena ziarah, berkhidmatlah kepada ibu dan ayah selagi mana mereka ada. Walaupun kita sibuk macam mana pun, nak dapat redha, nak komplit Ramadan tadi. Ulama susun begitu cantik. Maghfiratullah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Terlalu banyak caranya. Hari ni kita duduk berada dalam majlis ilmu, berada bersama kita dengan para malaikat. Tak salah kita berdoa, tuan-tuan. Sebab apa? Kita berada dalam masa yang barakah. Kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan raudah. Kalau kita pergi Mekah berebut nak masuk raudah, tapi bila mana kuliah, apa ramai yang datang. Ini sebab bulan puasa ni. Kalau bulan lain, tapi mungkin sebuah bangsa lain ramai macam ni lah kan. InsyaAllah mudah-mudahan surah-surah lain lah di Afrika Selatan. Jadi bagaimana tadi tuan-tuan? Yang mana ridwan Allah, dapat redha Allah. Ada ibu dan ayah, khidmatlah sebaik mungkin. Saya tak ada lah tuan-tuan. Dua-dua tak ada lah. Ayah pun tak ada, emak dah tak ada, mak mertua pun tak ada lah. Jadi ada seorang lagi, ayah mertua. Kalau nak ibu mertua baru, mungkin bolehlah cari kan, kalau berani. Jadi bagaimana tuan-tuan? Nak bagi tahunya, kita nak ridwan Allah tadi. Bagaimana? Banyaklah. Cuma saya nak ungkapkan dalam masa ringkas pada ini, nak kaitkan bagaimana Nabi SAW pesan. Kenapa hadis ni kata gini, kenapa makanan dikata makan tak tamar tadi, bagaimana makan kurma tadi, bagaimana dengan kelebihan-kelebihan dari segi otak kita berfungsi dengan lebih baik. Jadi nak anak bijak, ajar mereka berpuasa. Habis anak-anak kita hari ni makanan mereka subhanallah, tak tentu hala, nama-nama pelik-pelik, takoyaki lah, apa lagi, apa macam-macam nama lah. Kata makanan ini, makan pelik-pelik makanan Korea tu kan. Allahu Akbar, kadang mikir macam mana. Tapi tak apalah, bila terkenal kembali kata Umar Khattab, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Tapi kita kena pastikan makanan-makanan yang anak kita makan tadi, makanan yang boleh membina akal mereka. Tidak, kenapa? Macam-macam lah hari ni. Jadi itu cabaran lah kita bagi ayah-ayah kita pada ini. Jadi nak dapat tadi ridwan Allah, banyak cara tadi, di antaranya buat dengan ilmu. Yang kedua ialah kita mendapat ridha Rabbi fi ridal walidain. Keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu dan ayah. Ada peluang tuan-tuan, balik buka puasa dengan mak ayah kita, baliklah. Ataupun tak boleh balik, mungkin sibuk, telefon, hello sepatah pada mereka kan, ayah makan apa hari ni, ibu makan sahur apa hari ni, supaya kita nak dapat ridwan Allah. Yang mana begitu juga mim maghfiratullah. Banyak bagaimana nak dapat maghfirah, keampunan. Keampunan dalam majlis ilmu ni, doa, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kat mana pun kita, di antara yang paling mudah kita nak minta keampunan apa dia? Tuan-tuan kita buat, kita istighfar. Mudah ke payah istighfar tuan-tuan? Nasib baik tak ada air kan. Biasa tuliah ni batuk tu minum air tu. Kalau ada tersasa minum air pula. Jadi maghfiratullah, bagaimana cara nak mudah? Istighfar. Banyak kan istighfar bulan puasa ni. Astaghfirullahalazim, duduk dalam kereta, duduk dalam mana, duduk dalam kereta, dalam rumah, dalam bilik, dalam joggak, dalam mana-mana lah yang kita ada. Daripada kita duduk bazir, dah tengok handphone, lepas tengok WhatsApp, lepas TikTok, Instagram, lepas Instagram, WhatsApp pula. Allahu Akbar. Habis dengan handphone je hidup kita ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buat turun satu app, apa nama, saya pun lupa, handphone satu lagi. Dia boleh bagi kita punya result. Pukul 12 dia akan bagi result. You punya hari ni
buka Facebook berapa persen daripada bateri 1% tu, daripada satu hari kita, dia akan bagi tahu berapa you buka WhatsApp, berapa you buka Facebook. Tapi semenjak duduk di UKK ni banyak mengadap handphone lah. Dulu duduk Masjid Besi, jangan mengadap handphone dia baru buka Facebook, buka TikTok, tengok masalah-masalah terkini dan sebagainya sebab kerja kan. Jadi bagaimana tuan-tuan beristighfar? Kita mampu baca WhatsApp, kita mampu baca Instagram, baca berita dan sebagainya. Tapi kalau boleh bulan puasa ni kurangkan bersama dengan handphone. Kita banyakkan beristighfar. Kenapa? Ganjaran ni dia kata maghfiratullah, bulan keampunan. Allah banyak istighfar. Istighfar pendek tak apa. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ataupun nak panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu panjang sikit kan. Ataupun nak panjang lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman. Sampailah habis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mengistighfar di sepertiga malam sebelum kita bangun sahur, subhanallah, yakin dan percaya hati yang sentiasa baca Quran, mata yang baca Quran jatuh ke hati, hatinya boleh menangis, menitiskan air mata dengan istighfar sahaja. Tak percaya, cuba buat tuan-tuan. Cuba buat, duduk seorang-seorang. Duduk kat seorang-seorang ni tak tengok handphone seorang-seorang gelak kik. Ni ramai penyakit-penyakit tu seorang ni. Tengok handphone pas gelak seorang-seorang. Bahaya juga kadang telefon. Apa tuan-tuan, bahaya berlaku pada anak saya bongsu setakat ni lah. Bulan cuti sekolah baru ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Anak bongsu kita dia lah, kita dengar, ingat kata-kata Umar tadi, didiklah zaman anak kamu ni ikut zaman dia. Jadi zaman lah ni gadget kan. Anak-anak balik rumah nak tutup wifi bukan dia, kita pun buat kerja payah kan. Apa jadi zaman macam-macam. Jadi masa dia kan banyak jugalah bermain game bila cuti ni. Jadi game yang dia main apa dia? Roblox tuan-tuan. Tuan-tuan tahu Roblox? Bukan Roblox polis tu. Roblox ni, cuba tuan-tuan tengok Roblox kan. Kenapa saya mula study tu bermula daripada pertanyaan dia. Abi, Jesus bagus. Uish, terkejut saya. Jesus bagus. Saya terkejut tak apa. Adik dapat kat mana Jesus? Kawan-kawan cerita. Kawan-kawan? Mana kawan-kawan dia ni? Dia sekolah integrasi. Kadang-kadang kawan integrasi tak adalah kawan non-Muslim. Jadi malam tu bincang dengan isteri. Bagaimana adik dapat Jesus ni baik? Kita pun tengok cara gaya hidup dia dalam titik sekolah ni banyak game. Okey, kita masuk sama main. Kita join sama. Jadi di situlah saya dapat detect bagaimana biasalah dalam Roblox ni bukan bahasa Melayu tuan-tuan. Bahasa Inggeris semua. Geng dia semua, dia belum boleh komunikasi. Satu dunia dia boleh komunikasi, game kawan-kawan ni. Di situlah dia kawan-kawan dia di situlah Jesus tu banyak disebut dalam tu. Dia masuk di situ mula-mula dah. Dia nak mencari nak search. Bila budak-budak ni dia suka explore. Dia sebut dia pun cari. Rupa-rupa banyak dalam YouTube tu dah. Di situlah baru bahaya ni. Baru kita detect, kita nasib baik dia tanya kita tak. Kalau dia tak tanya, jadi bahaya anak-anak hari ni. Jangan biarkan mereka bersama dalam bilik selama-lamanya. Tengok, oh baik anak saya ustaz di rumah tak keluar. Jadi anak-anak kita ni kena berhati-hati di jalan raya. Boleh nak bermain, tapi kita kena pantau lah. Kita kena pantau supaya bulan Ramadan ni bulan yang kita nak tarbiyah anak kita dengan masanya, dengan akhlaknya dan sebagainya. Bagaimana tuan-tuan bawa anak hari ni mari surau, satu langkah yang begitu baik supaya mereka cerita kat kita. Mereka bertanya rujukan kita, bukan rujukan Haji Google. Hari ni ramai rujukan Haji Google dan sesak habis. Jadi bagaimana tuan-tuan nak ceritanya, bagaimana tadi kita nak mendapat maghfiratullah, banyakkan beristighfar, jangan banyakkan main gadget. Ibu-ibu dan ayah juga bagaimana kita hari ni supaya kita nak istighfar tadi, kita nak mendapat maghfiratullah. Antara yang kedua, bagaimana kita dapat yang katakan maghfiratullah selain daripada istighfar, kita kalau digalakkan apa dia? Banyakkan solat sunat taubat.
Ni bulan ada mana mata kita, telinga kita, kaki kita, apa ni, tangan kita ni terlalu banyak dosa kan. Celik mata je buka Facebook, tak kena dengan jelek kita berprasangka tidak baik. Dalam WhatsApp kadang-kadang kita menyakiti hati kawan-kawan kita tanpa kita sedari. Jadi mata kita dan sebagainya, kita tengok telinga kadang-kadang dengar pergi bazar Ramadan, dengar kawan ni kata mengumpat sana mengumpat sini, bazar Ramadan jadi bazir Ramadan. Habis tawah kedai tu kan, dengar perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga kaki kita kadang-kadang payah nak melangkah. Mata kita kadang mampu baca WhatsApp tapi tak mampu baca Quran. Siapa yang bagi mata kita? Allah. Kadang-kadang handphone kita mahal, 5,000, 6,000 handphone, tapi apps Quran tak ada. Siapa yang bagi handphone kita? Allah. App Quran tu, Quran ni yang dikatakan GPS kita untuk bertemu Allah SWT tak ada. Jadi rugi tuan-tuan. Jadi kerana apa? Kita pada hari ini, yang mana kita di antaranya yang kedua, banyakkan bertaubat. Banyak supaya yang bercakap ni pun sama. Buat setiap malam tuan-tuan. Setiap kata kalau boleh buatlah, lepas tarawih pun boleh buat. Ataupun sebelum sahur pun boleh buat. Buat tak banyak rakaat, 2 rakaat sudahlah. Biasakan istiqamah 2 rakaat sudah. Nak baca mana nak sembahyang? Mudah sangat. Kalau 2 rakaat ni berapa minit? Ada, ikut-ikutlah, ikut sisi kelajuan masing-masing. Kalau baca inna ata'ina dengan kulhu, 3 minit selesai. Tapi itu ayat-ayat yang glamour. Kulhu tahu? Kulhu Allah kan? Itu ayat memang ayat yang inna ata'ina dengan kulhu Allah ni ayat glamour bagi kita dalam PKP itu kan. Baca apa ni, tarawih, inna ata'ina kulhu Allah. Bini pun dah tahu, dah boleh agak lah. Bini telaki aku ni baca surah apa kan. Jadi daripada awal kahwin sampai cucu 3 inna ata'ina ya. Tapi dia boleh tiru macam-macam lagu. Lagu misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bini anak dengan Allah, hebat ayah kita ni. Sebab apa dengar kat YouTube ni, dengan PKP tu kan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bini hebat, tak payah kita pergi Mekah. Abi hang ni memang hebat dia kata. Baca apa Imam Mekah dah ada. Dia pun boleh agak lepas ni ayah baca apa. Anak pun teka atau bini pun teka. Teka dia komunikasilah hati masing-masing. Inna ta'inaka qul huwallah. Dia boleh agak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ayalah dah inna ta'ina. Sampai pada cucu 3, pada kami sampai cucu 3 inna ta'ina. Jadi kalau boleh bulan puasa ni cuba hafaz surah-surah. Dipanjang sikitlah. Jangan sampai tertukar. Baca contohnya kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budun ma wala ana a'budu ma abadtum wala antum a'budun lakum dinukum, tak jumpa kan. Jadi peluang tadi kan, orang puasa tadi otak dia hebat. Jadi gunakan power kelebihan otak tadi untuk menghafal. Jadi kita baca buat salat apa ni? Salat taubat tadi bacalah ayat kursi, ayat rakaat pertama, yang kedua al-kafirun. Kalau tak mampu bacalah qul huwallahu inna ata'ina pun tak apa. Yang penting kita buat. Banyakkan buat. Kerana apa? Di keliling kita banyak dosa. Kita ni mata, telinga, kadang-kadang tanpa kita sedari kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga bila mana kita 7.30 lah tuan-tuan. Dah lah berhenti dah 7.30. Jadi bagaimana tadi tu subhanallah. Jadi kesimpulannya, tadi ridwanullah, dan dapat redha Allah, buat tadi dengan ilmu, dan dapatkan yang kedua tadi bagaimana cara nak dapat redha Allah, ibu dan ayah. Iaitu ya begitu juga kita lihat tadi dalam ilmu yang kita kurang tadi, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Yang mana yang kedua tadi itu maghfiratullah, keampunan. Allah offer ni bulan untuk kita delete semua. Apa? Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi inilah peluangnya. Ya, bagaimana dapat maghfiratullah? Istighfar, salat taubat, doa dan sebagainya. Dhamanullah, bila mana kita dah buat ridwanullah, kita buat dengan apa? Dengan maghfiratullah, kita mohon dengan Allah, insya-Allah jaminan Allah bagi orang yang puasa. Dhamanullah, jaminan Allah bagi orang yang berpuasa apa dia? Syurga apa dia? Rayyan.
Kita dulu gempa apa isu budak Turki yang jatuh dalam lubang tu kan. Satu dunia gempa. Tengok. Allah nak didik kita sebenarnya. Orang berapa lama dia hidup tu tanpa makan dan minum. Dia boleh hidup. Akhirnya bila dia usaha gali, dia bertemu dengan Allah SWT. Allah telah pilih dia. Bagaimana? Dan dapat syurga orang yang ditahan makan minum tadi, Allah anugerahkan dengan syurga Ar-Rayyan. Jadi jaminan Allah. Apa lagi jaminan Allah? Orang yang puasa ni, insya-Allah dia akan beroleh takwa. Orang yang takwa ni mana? Orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin ni bagaimana? Baiklah, tutur katakan indah segala-galanya, dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah bagi jaminan. Orang yang puasa ni apa dia? Dia selain daripada syurga, selain daripada takwa tadi, Allah bagi jaminan orang puasa ni insya-Allah akan sihat tubuh badannya. Bila mana buat dengan betul. Begitu juga banyaklah jaminan-jaminan yang Allah telah berikan. Mana yang paling penting dalam ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun. Itu sijil kita setelah kita keluar daripada TOT. Dan dhamanullah ulfatullah. Bila mana ada jaminan Allah, kita dah train amalan-amalan tadi, akan ada kasih sayang Allah. Bila mana kasih sayang Allah ni, bagaimana nak lahirkan kasih sayang Allah? Melalui amalan-amalan tadi. Contohnya dalam bulan puasa apa dia? Kita suka bersedekah. Itu memupuk sifat kasih sayang. Begitu memupuk sifat nak hindari daripada pentingkan diri sendiri. Contohnya bulan puasa kita suka hantar makanan kat jiran. Di sini memupuk hubungan silaturahim. Jadi bagaimana dapat kasih sayang Allah? Dari segi amalan-amalan yang ada dalam bulan puasa inilah yang mendidik kita untuk kita tadarus. Kita bukan hanya tadarus. Tuan-tuan nak tadarus, bukan hanya tadarus, bukan hanya talaki, bukan hanya tahsin, bukan hanya tilawah, bukan hanya tahfidz kita hafal, bukan hanya kita taranum, tetapi kita nak tadabbur. Tadabbur, insya-Allah kita akan yang terbaik. Kita akan jadi umat yang terbaik. Di situlah akan lahirnya menjelmanya akhlak daripada ulfatullah tadi. Dan bila mana dah dapat kasih sayang Allah melalui amalan-amalan kita tadi, yang mana kita zahirkan melalui perbuatan, insya-Allah kita akan mendapat nurullah ataupun nikmatullah. Nikmat yang serasa seronok sangat bila mana kita beramal dengan berpuasa ini, dan kita akan rasa nikmatullah yang mana yang paling berharga, paling bernilai bagi kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan sekadar itu sahaja dapat kita kongsi. Nampaknya tak puas, banyak benda yang nak sampai, cuma masa singkat. Jadi insya-Allah di lain sehari kita berjumpa di bulan puasa tahun hadapan. Jadi bila mana saya kuliah kat sini, itu bulan puasa lah tu. Bila mana saya tak kuliah sini, tak bulan puasa. Itulah dia. Tak nak tahu saya berkuliah, itulah bulan puasa setahun sekali. Jadi sekadar itu sajalah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita sebarkan kepada ahli keluarga kita, dapat kita amalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bulan Ramadan yang penuh barakah ini ya Allah, kami mohon padamu ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Kami tahu terlalu banyak dosa kami ya Allah. Dosa ibu insan yang begitu mulia dalam kehidupan kami ya Allah. Itulah ibu dan ayah kami ya Allah. Kami mohon padamu, ada di kalangan kami ibu dan ayah masih berada di atas dunia ini ya Allah. Anugerahkanlah kesempatan keberkatan untuk kami berkhidmat kepada mereka ya Allah. Anugerahkanlah masa yang barakah pada kami untuk kami berkhidmat kepada mereka ya Allah. Ada di kalangan kami ibu dan ayah telah bertemu denganmu ya Allah. Jangan kau azab mereka disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau azab mereka disebabkan dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau azab mereka disebabkan dosa kami ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, kau tempatkanlah mereka di kalangan orang beriman dan bertakwa ya Allah. Kau tempatkanlah kedua insan yang mulia ini dalam kehidupan kami, di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bantulah kami dalam kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Ada kalanya kami sibuk ya Allah, ada kalanya kami lalai dan leka ya Allah, sedangkan menjadi tanggungjawab kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami takut ya Allah, kami tidak dapat menjawab, kami tidak dapat melaksanakan tanggungjawab kami dengan baik ya Allah. Dan hindarilah diri kami, anak-anak kami dari kejahatan jin, manusia dan syaitan ya Allah. Pimpinlah kami, bantulah kami ya Allah. Pimpinlah kami dan bantulah kami dalam kami mendidik keluarga kami ini ya Allah.
terlalu banyak ujiannya ya Allah. Kami redha dengan ujian-Mu ya Allah. Kami mohon padamu, bantulah kami. Kami tidak mampu mengawasi anak-anak kami 24 jam ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah mengawasi anak-anak kami 24 jam ya Allah. Walakah kami berkhidmat untuk agama-Mu ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami mendidik anak-anak kami ya Allah, agar lahirnya zuriat yang saleh dan salihah ya Allah. Anak yang akan memandikan jenazah kami setelah kami tiada nanti ya Allah. Anak inilah yang akan memimpin kami ya Allah. Dan anak inilah yang akan membisikkan telinga kanan dan kiri kami kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir kehidupan kami ya Allah. Pilihlah di kalangan anak-anak kami ini ya Allah, anak-anak yang akan membaca ayat suci-Nya di atas dunia untuk kami dihadiahkan kepada kami di akhirat nanti ya Allah. Pilihlah di kalangan anak kami anak yang akan mengimamkan jenazah kami nanti ya Allah. Fasihkanlah lidah anak-anak kami untuk baca ayat suci-Mu ya Allah. Fasihkanlah lidah anak-anak kami untuk baca ayat suci-Mu ya Allah. Pimpinlah mereka ya Allah, bantulah kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Kaulah yang Maha Pemurah, Kaulah yang Maha Mengasihani. Di bulan yang barakah ini ya Allah, anugerahkanlah kepada kami akhlak yang terpuji ya Allah. Saling hormat menghormati, sayang menyayangi, lengkap melengkapi ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat yang kecil yang boleh meruntuhkan iman kami ya Allah, yang boleh memecah belahkan di kalangan kami ya Allah. Dan kami mohon padamu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesehatan dalam keredaan-Mu jua ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Alim ya Hakim, anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat ya Allah, kebijaksanaan dalam menyampaikan ilmu-Mu ya Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengerti segala ilmu yang kami pelajari seingat Imam Al-Bukhari ya Allah. Begitu juga dengan ayat-ayat suci-Mu ya Allah. Jadikanlah ia panduan pedoman bagi kami ya Allah, bukan hanya sekadar di lidah ya Allah, bukan hanya sekadar di mata ya Allah. Kau lekatkanlah ianya di hati kami ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami dengan kami memahami ilmu tadi ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami akhlak yang terpuji, jauhkanlah kami dari sifat yang keji ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah urusan kami, anugerahkanlah keberkatan pada kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, ada kalanya kami rasa lemah dalam berdakwah ini ya Allah. Ada kalanya kami rasa lemah ya Allah. Ada kalanya kami rasa penat ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, dikala kami lemah, anugerahkanlah kekuatan pada kami ya Allah. Dikala kami sakit, Kau sembuhkanlah kami ya Allah. Dikala kami sakit, Kau sembuhkanlah kami ya Allah. Dikala kami keliru, tunjukkanlah penyelesaiannya ya Allah. Dikala kami keliru, Kau tunjukkanlah jalan penyelesaiannya ya Allah. Dikala kami buntu ya Allah, bantulah kami ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah tuan-tuan, sekadar itu saja kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina al-insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.